Okay, ni Wrangle di mana kali ini berbanding dengan tadi start daripada SMB, kali ini akan start daripada bahagian utara pula. Hei. Dia jadi best je bila remake ni. Tim tu tadi dia sampai. Sekarang tak sampai. Tim tu tadi tak sampai, sekarang ni sampai. So dia sama ada berita gembira ataupun berita sedih lah untuk tim yang terpaksa untuk mengalami situasi tersebut. Tapi boleh dikatakan ini adalah flight path yang baik lah. Kalau kita ikutkan tadi tu, ada setengah pasukan mereka kena bergerak dengan lebih jauh. Tapi malangnya Circle ni, Circle Nightmare untuk pro player. Circle SMB. Circle SMB. Kalau kita ceritakan tentang Circle SMB ini betul-betul mendalam lah tentang cerita waktu dahulu-dahulu kala. Ini adalah tempat di mana pasukan apa nama tim tu? Daripada PMPL MYSG. Siapa? Jade. Ya, J8 ataupun lebih dikenali sebagai Wolf Arrow ketika ini antara salah satu pasukan yang begitu kuat jika Circle adanya seperti ini. So sekarang ini Circle tersebut ada untuk PPLC Championship kita dan The Infinity pula ada dalam bersama dengan pasukan NFT. Sekarang ini mereka pastinya tersenyum lebar setelah mendapatkan Circle tersebut, tetapi tak boleh untuk terlampau yakin kalau Circle betul-betul akan pergi ke arah ini. Namun demikian kita dapat lihatkan ada dua pemain daripada pasukan Yangon Galacticos cuba untuk melarikan diri. OneSec akan berjaya untuk meloloskan diri, tetapi Lord dia ada senjata di tangan beliau dan dia akan cuba untuk bertahan saja dan begitu lama dekat kawasan ini. Nichil ada Bison, tapi si Lord dia akan ditutupi mata dengan satu bom asap dan sekarang ini akan mula untuk pergi ke arah yang lain. 3 telah sampai ke kawasan ini dan bahkan Bison dilepaskan, tetapi Thompson daripada bahagian belakang bersama-sama si OneSec akan menjatuhkan jua bermain tersebut dengan begitu sahaja. 1 kill akan ada untuk pasukan Yangon Galacticos. Inilah yang saya kata tadi, ada yang akan gembira, ada yang akan merana disebabkan oleh pertukaran flight path dan juga remake yang berlaku. Contohnya macam Genesis Dogma lah. Satu player dia, saya rasa dia nak cari kereta je tu. Adanya Damrut daripada dulu. Level first tembara squad, Damrut ada. Dan selepas itu, dia masih lagi kekal, masih lagi setia. Tetapi kesetiaan tersebut sekarang ini dapat melihatkan pula terhadapkan GDI ini yang ditekan oleh pasukan Onyx pula kali ini mengakibatkan pasukan mereka akan kehilangan 2 pemain begitu saja lesap untuk awal game kita bagi pusingan yang kedua. Saya tak tahu kenapa diorang berpecah kau-kau macam ni. Macam tadi Nichil tu mungkin sebab dia nak cari kenderaan lah, tapi macam Booms seorang saya di kawasan Quarry ini. Tapi ini adalah kawasan drop spot mereka. Ini memang drop spot Genesis Dogma. Onyx Esports yang membuat rotasi laju daripada kawasan farm untuk terus pergi ke kawasan Quarry. Sebab tadi kan Circle macam 50-50. Tak tahu lagi sama ada ianya akan berada di kawasan pulau utama ataupun ianya akan pergi ke kawasan pulau SMB. Tapi nampak macam ada baur-baur SMB sebenarnya kawasan Circle kita. Di mana Four Rivals ada mendapatkan winner chicken dinner di peringkat Super Weekend yang kedua tempoh hari. Dan Circle pada waktu itu berada di dalam SMB. So kita harapkan agar kalau Circle tu memang tarik ke bahagian SMB, Tim Malaysia dapatkan chicken dinner yang seterusnya. Ya, benar sekarang. Untuk pasukan Team Secret pula, satu pergerakan jauh harus dilalui oleh pasukan mereka. Di mana mereka berada di kawasan utara, paling jauh sekali. Dan di bahagian bawah pula adalah Circle kita yang seterusnya. Tapi dari segi total elimination, lihatkan Tony K akan mengambil alih kedua-dua total elimination dan juga damage. Dia ada di tempat teratas. Damrut juga akan berada di tempat kedua. Tetapi kita ada Voke dengan 80. Ada Red Face di tempat kelima. Saya tak pasti siapa sebentar tadi. Walau bagaimanapun, kalau kita ceritakan tentang Tony K, kita dah tahu dah dia antara salah satu bocah ajaib yang begitu mantap sekali. Tapi bila saya nak cerita je, tiba-tiba sekali lagi satu penabrakan dilakukan terhadap Debot pula kali ini. Dia memang tak boleh buat apa-apa bang. Ada 3 sekali datang depan muka. Memang hilang kepala mereka. Tapi Onyx sekarang ini bukan setakat dia ada GPS. Malahan seperti dia ada magnet untuk tahu di manakah kedudukan pemain-pemain GDGID ni. Tadi dekat area Milta dia dapat 1. Tukar pula dekat tempat yang lain di kawasan ini pun dapat dicari. Entah bagaimana kedudukan GDGID. Senang sahaja dibawa oleh pasukan Onyx ketika ini. Nanti mesti akan ada komen kata, oh diorang ni stream snipe. Adik, ini walaupun ialah kalau kita lihatkan daripada kamera mereka, kadang-kadang ada terpampang live stream tersebut di hadapan muka mereka, tapi live stream ni memang delay lama, sangat-sangat lama. Cuma yang saya jangkakan dekat situ, Onyx memang tahu bahawa Genesis Dogma tempang
Jadi mereka terus saya pergi ke Primos mencari pemain Genesis Dogma yang seterusnya dan mereka berjaya untuk mendapatkan pemain ketiga. Tapi kita lihatkan pada waktu ini di Xavier lawan dengan pasukan yang semalam meratakan For Rivals dengan penggunaan Molotov dan juga frag grenade RRQ Ryu. Wacha! Ya. RRQ Ryu semalam memang menggila, tetapi hari ini kita lihatkan Dingo Xavier mau menggila ataupun tidak. First game mereka sangat-sangat tenang, sangat-sangat baik. Mereka dapatkan win chicken dinner. Tetapi selepas itu mereka kelihatannya tidak begitu konsisten untuk game-game yang seterusnya. Lamborghini pula daripada bahagian kanan. Kita boleh lihatkan daripada Dingo Xavier. Antara salah satu pasukan yang sememangnya sangat-sangat gila, sangat-sangat agresif. Daripada begitu banyak game yang kita lihatkan, itu saja gameplay yang akan ditunjuk oleh pasukan mereka. Untuk 10 PK yang pertama, mereka menunjukkan mereka mampu untuk mendapatkan kill lebih daripada point system ataupun daripada segi format point untuk sistem ranking. Tetapi daripada segi kill ranking, Dingo Xavier adalah raja ketika 10 weekend yang pertama. Walau bagaimanapun untuk Dingo Xavier, sekarang ini akan menghadapi satu masalah daripada Rabbies akan terjatuh. 3 lagi yang lain cuma tak melarikan diri, tapi Lamborghini hampir di knockdown dengan satu titik. Dan perlawanan berterusan pula di mana Tamio akan ditekan oleh pasukan FaZe Clan yang sampai kawasan ini. Terus hilang kepalanya di tangan FaZe Clan. Banyak pelanggaran agresif yang dilakukan sekarang ini oleh banyak pasukan. Mungkin disebabkan oleh circle yang bakal ditarik ke bahagian SMB dan kebiasaannya kalau nak merentasi sama ada guna kawasan laut ke pakai boat ke pakai jambatan ke probability untuk jumpa dengan tim lain itu sangat-sangat besar. So mereka ada kemungkinan mereka rata terus kosong point. Jadi apa yang saya fikirkan adalah mungkin tim-tim ini mereka nak pastikan bahawa mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. At least mereka dah push agresif seperti ini, mereka dah dapat 1-2 point. So apa-apa jadi, mereka tidak akan pulang dengan tangan kosong. Di mana pada waktu ini, FaZe Clan pergi pula ke kawasan compound ini mencari sisa-sisa main daripada pasukan Yangon Galacticos. Di mana mereka sebenarnya tak ada masalah untuk menghabiskan pasukan Yangon Galacticos. Sebab sekarang ini mereka ada momentum. 85 mata telah pun dikumpulkan oleh pasukan FaZe Clan. Cuba untuk pergi ke bahagian hadapan. Ini adalah prestasi terbaik daripada mana-mana pasukan di dalam kita punya weekday. AK akan terkena lontaran nade yang dilakukan oleh Vin Torres. Tapi Lord cuba untuk membantu Tony K dengan flick kat situ. Tapi rakan dia datang bantu. Laju Mi. Tak sempat dia nak end pun. Terkejut aku. Tersekima aku melihatkan perlawanan tersebut. Bak kata Secloud. So Vampire bersama dengan Big Terkejut. Terkejut. Ya. Terkejut abam. Ya, benar tu. Itu kalau Secloud lah, memang satu ayat yang menarik untuk Secloud. Tapi ya benar sekali Secloud ada di meja casting bahasa Inggeris. Jauh nun di sana. Tanya mungkin dia tersedak sekarang ini setelah pun disebut-sebut. Bukan sekarang, hari ini Aaron dan juga Kids yang akan cast bagi bahasa Inggeris. Mungkin pada waktu yang akan datang, mungkin Grand Final. Tapi Bigetron, Zaxi Ryzen, Liquid dan juga Zaxi Laxi. Sekarang mereka antara salah satu pasukan yang menghadapi satu masalah yang besar juga. Pada tadi mereka ada kill yang banyak. Tapi sekarang ini mereka perlu untuk tambahkan lagi point. Bigetron masih lagi dengan 30 mata sahaja. Dan hanya tinggal beberapa game saja lagi untuk pasukan mereka. 3 secara total untuk pasukan mereka. Team Secret baru saja cuba untuk membina satu lawan masuk ke dalam circle. Namun demikian, sekarang ni Jumper akan dikesan. Kedudukannya sangat-sangat berbahaya. Ditembak tadi oleh pihak lawan. Jumper terpaksa untuk berhenti. Dan dia mungkin telah memberitahu rakan-rakan mereka yang lain. Kedudukan ini agak selamat. Tetapi kalau nak lalu, diorang kena berhati-hati. Dingo Xavier, I believe I can fly. itulah yang akan dilakukan oleh dia. 2 yang tinggal, Frankie dan juga Tidak. Wih, comel kat atas tu. Ada pula Atas tu mengingatkan aku kepada dia macam apa tu nama dia, ikan laga ataupun ikan beta yang mempunyai warna yang sangat-sangat colourful. Sebab tadi dia pakai satu baju, tak tahu lah, rasanya sepatutnya dia pakai outfit kan. Ada outfit. Tapi dia ada macam satu, tak tahu lah, dia macam ribbon ke apa, saya tak pasti dekat bahagian leher. Di dalam air kot kan. Mungkin sebab dekat dalam air kot, dia jadi macam mengembang sedikit. Tapi pada waktu ini, Bigetron Red Alien dengan roadblock, adakah mereka mampu untuk menjadi pak polisi yang berjaya untuk memastikan bahawa MS Sonburi akan berjaya untuk melintas dan langsung dipancing jerung-jerung biru tersebut untuk dijadikan makanan mereka. Jerung tersebut dah tunggu. Tetapi Team Secret, siapa pula yang akan tunggu? Onyx akan jaga kawasan ini.
Tapi Circle memang betul-betul akan tarik ke kawasan SMB. Wow. Oh, sakit. Sangat-sangat sakit untuk kebanyakan pasukan yang ada. Susah untuk mereka sebenarnya. Ianya berada di bahagian bawah, kebanyakan sedang berada di kepulauan utama. Pergerakan mereka untuk pergi melalui jambatan saja dah ada masalah. Tapi itu Team Secret akan bersebelah dengan pasukan Onyx. MS Chonburi berdekatan dengan pasukan Bigetron, tetapi Bigetron akan berlalu pergi masuk ke dalam bulatan, ke dalam pertengahan bulatan kita yang lebih awal. Mereka tak nak tunggu kawasan jambatan. Mereka tidak mahu untuk mengambil sebarang risiko langsung untuk Bigetron. Tapi Boleh menjelit ke bang? dia nak cuba juga. Ya, Oh, betul. sebelah boleh, sebelah boleh, sebelah boleh. Oh, Misteri Nusantara. Yes. Wow. Tapi malang untuk Team Secret. Onyx menunggu, memang tunggu sampai habis dekat situ. Jumper akan diambilkan serta merta sikit, ditekan boleh oleh Sembe. Terpaksa untuk melakukan proning. Team Secret memang tersangkut sekarang ini. Sukar sebenarnya untuk mereka mendapatkan banyak mata dengan pertempuran yang terpaksa untuk dipanjangkan di kawasan luar circle seperti ini, Hemi. Ya. Satu benda yang memang langsung tidak boleh berbuat apa-apa untuk Team Secret. Mereka dikawal. Mereka dijaga rapi oleh pasukan Onyx. Memang betul-betul nak melumpuhkan pasukan Team Secret. Tetapi lihatkanlah apa tindakan Team Secret. Mereka tak nak kena lawan. Ataupun mereka akan ditembak daripada bahagian belakang. Apakah pilihan mereka? Lawan. Lawan. Itu akan diguna pakai ataupun itu yang akan dilaksanakan oleh Team Secret. Tapi Sky Only akan jatuh dengan zone biru. Shot berjaya itu dapatkan Jeff dengan satu lontaran api-api yang begitu tepat sekali. Tapi sekarang ini kalau kita lihatkan pergerakan daripada si Frido dan iShot. Ada satu kill. Kan berjaya untuk diambil oleh si iShot daripada jauh. Bom tangan yang menarik. Fredo akan cuba untuk dapatkan Sembe. Bom yang baik tapi tak cukup untuk menjatuhkan si Sembe ketika ini. Dan dia akan melemparkan satu lontaran bom tangan ke bahagian bawah menggunakan bandage. Ada 2 first aid kit. Onyx, mereka nyawanya cupu-cupu saja lagi yang tinggal. Tapi tembakan yang daripada iShot. Rata untuk Onyx berjaya untuk menghapuskan penjaga circle mereka. Dan ini akan memberikan laluan yang mudah untuk Team Secret. Ya, ini adalah match paling terbaik sebab 5 game diorang main, diorang dapatkan 3 mata. Kali ini satu pusingan belum habis lagi. Mereka telah pun mendapatkan 3 mata singkir. Berlawan dengan pasukan Onyx sebentar tadi. Bermula segala-galanya daripada lontaran Molotov yang dilakukan oleh iShots untuk mendapatkan jatuhan terhadap salah satu main daripada pasukan Onyx. Dan itu telah pun merubah segala-galanya nasib mereka, situasi mereka di kawasan luar circle tersebut. Damrut dapatkan Tiduk. Itu adalah satu pembalasan dendam sebenarnya selepas Snipes dikeluarkan oleh Tiduk. Sedikit awal tidak ditunjukkan kepada kita. Zuxi dan juga Bigetron Ray Alien dan juga FaZe Clan sekarang ini akan berlawan. Ya, benar sekali. Walau bagaimanapun daripada Luxy. Satu bom tangan ada di tangan beliau. Game kita telah pun masuk ke minit 15. GDG ID akan masuk daripada bahagian belakang. APG ada di hadapan tetapi Shroud akan turun ke bahagian kiri. Namun si Satar, satu titik sahaja lagi. Last hit kalau ditembak terus saja hilang kepalanya. Dan GDG ID akan rata terlebih dahulu tetapi dia berjaya untuk meloloskan diri ke tempat yang lebih selamat. Pasukan ini masih lagi hidup, masih lagi berada di tempat yang tertinggi, masih lagi dalam keadaan yang begitu baik. Tapi Frankie untuk Dingo Xavier, 2 bom asap akan dilemparkan ke depan dan juga ke belakang. Kedudukannya seperti telah pun dapat dibawa oleh CAP. Dia akan cuba untuk memberikan tekanan terlebih dahulu terhadap pemain tersebut. Namun demikian sekarang ini untuk Dingo Xavier, mereka akan terkeluar di tempat yang ke-14. For Rivals, abang mereka dan sebelum ini daripada Dingus MPX, sekarang ini telah pun berada di pasukan For Rivals. Akan berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Tetapi lihatkanlah, Miracle akan terjatuh. Ditembak oleh For Rivals saya anggapkan. For Rivals di kedudukan yang begitu baik sekali. Dan mereka berjaya untuk mengumpulkan 2 mata singkir. Tak silap saya untuk pasukan mereka. Gerakan diteruskan pula oleh pasukan Vampire. Cuba terdapatkan satu tembakan yang begitu baik sekali. V-Gaming ada 2 sedang bersembunyi dalam satu kenderaan yang sama. Tetapi mereka cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sebelum lari sempat untuk baling satu bom tangan. Tetapi ianya tidak akan terkena. Tetapi lawannya disebabkan ada satu batu besar. Akan menjadi tempat perlindungan yang terbaik untuk mereka. Vampire, pasukan yang sering kali berada di atas untuk weekday kita. Dan mereka sering kali bersinar. Senang cerita untuk seluruh weekday yang berlaku daripada minggu yang pertama. Ya, malangnya untuk pasukan V-Gaming, mereka bergerak sedikit ke bahagian hadapan. Stone dah ada dan sekarang ini Stone memberi call out tersebut kepada rakan-rakan sepasukannya. 2 stops akan dimainkan untuk pasukan Vampire Esports. Saya rasa ini adalah permainan pertama untuk 2 stops. Buat untuk PMPLC Championship season yang keempat kita.
V-Gaming cuba untuk diangkat Porsche dah membuka dah beberapa kepulan asap untuk dia membantu rakan pasukan beliau, tapi Tuan akan dijatuhkan pada waktu ini. Stone akan memastikan bahawa kill tersebut akan masuk terus ke dalam poket mereka. First kill untuk Vampire Esport. Mereka hanya perlu untuk mencari 3 lagi pemain daripada pasukan V-Gaming. Tom akan membantu daripada bahagian belakang. Tapi boleh dikatakan kedudukan V-Gaming pada waktu ini mudah untuk ditunggu oleh pasukan Vampire yang berada di kawasan yang lebih tinggi. Ya benar sekali, tetapi V-Gaming mereka tahu mereka tak perlu untuk takut langsung. Pergi saja ke depan. Nothing to lose. Itu yang dapat dilihat oleh pasukan V-Gaming. Tapi Porsche dijatuhkan, tinggal Chua dan juga Tom. Dia akan menggunakan satu bersih terlebih dahulu, tapi jauh Chua. Lasit jatuh juga di tengah zon biru. Tom nyawanya juga, nyawa ikan. Tetapi dia belum lagi dikeluarkan begitu saja. Saya dapat rasakan bahawa tadi sempat untuk menggunakan satu first aid kit sebelum gerak, tetapi kedua-duanya akan pasti untuk dihabiskan terlebih dahulu. Kedudukan pemain yang terakhir daripada pasukan V-Gaming dapat dikenapasi oleh Stop. Saya rasa tadi, Tom tadi dah lari di tempat yang terbuka, tetapi Stop tak perasan. Stop tak berjaya untuk melihatkan si Tom. Dan sekarang Tom hanya tinggal satu first aid kit sahaja, tetapi berjaya untuk dihabiskan oleh zon biru. Sayangnya! Aduhai! Alamak! Dia stop tap. Dia betul-betul dekat titisan nyawa yang terakhir untuk Tom. Dan itu akan merugikan Vampire Esport satu mata. Di mana pada waktu ini mereka cuba untuk masuk dalam circle. Ada pula pasukan MS Chonburi yang telah pun menanti mereka. Membuatkan 2 pemain mereka akan jatuh serta-merta. To stop tadi saya rasa memang tak boleh buat apa. Dia akan terkorban ataupun terjatuh di tengah play zone mungkin. Ataupun mungkin masih lagi ada dengan first aid yang berbaki untuk diri beliau. Lebih RR Curio akan berlawan dengan MS Chonburi. Bonsai, macam biasalah kalau kita lihatkan pasukan RR Curio. Mereka pandai untuk menggunakan molotov. Itu telah pun memaksa pemain MS Chonburi tersebut keluar. Dan satu knockdown berjaya diperolehi oleh mereka di minit yang terakhir ini. Ya benar sekali, tetapi tinggal 4 orang pemain untuk pasukan RRQ. Tidak ada menjadi satu masalah yang besar untuk mereka. Dan sekarang ini secara tiba-tiba tinggal 2 sahaja, di masalah seorang pemain mereka akan cuba untuk dibantu. RRQ disekat kemarahan mereka untuk masuk dalam circle yang seterusnya oleh pasukan MS Chonburi. Tetapi Vampire setelah dipuji hilang pula ketika ini untuk pasukan Vampire di tempat yang ke-9 dan juga ke-10 tadi kalau kita perasan. Walau bagaimanapun, Rivals baru saja berjaya untuk membunuh seorang pemain dengan satu bom tangan. Kit akan merangkak ke depan. Fredo tidak berjaya untuk mengesot masuk dalam circle dengan selamat. Dan The Infinity akan berada di dalam kawasan yang terbaik untuk pasukan mereka. Di mana mereka tadi memang ada sahaja di kawasan SMB ini. Tunggu dan lihat, tetapi Kit nyawa sangat sedikit pergi ke depan oleh Sinuzi. iShot memberikan bantuan tapi iShot akan terjatuh. Kit pemain yang terakhir, tembakan berterusan. Rata sudah. Team Secret di tempat ke-10 dengan 3 kill. Pak mata tambahan untuk Team Secret masih lagi belum menjumpai very good game untuk mereka. Dengan 2 permainan berbaki, permainan mereka memang kena dapatkan chicken dinner. Tapi kita fokuskan terlebih dahulu kepada siapa yang masih lagi ada. 9 pasukan, 33 orang pemain. Inilah dia penangan circle Pulau Kecil ataupun circle Pulau SMB ini. Walaupun ada 33 orang, biasanya 33 orang ini akan ada berbelas tim lagi. 11, 12, 13 tim. Tapi sekarang ini kita lihatkan hanya 9 pasukan saja. Tapi Geek Fam nampak gayanya telah pun tertua di tempat yang ke-9 selepas QB dikesan. Tony K menjatuhkan Wraith. NC2 dijatuhkan oleh Ramones dan dihabiskan serta-merta oleh Asa. APG Sport dapatkan kedudukan yang baik. Depan mereka ada Bigatron Ray Alien. Tapi APG belum pulih masuk dalam circle sebenarnya. Bigatron yang ada kedudukan yang lebih baik. Ya betul tu, 21 minit sudah perlawanan kita. Game yang begitu menarik sekali. 8 bawah pasukan yang tinggal. Ini merupakan perlawanan yang kelima. Tadi perlawanan kelima dan 4. Sekarang ini double. 8 untuk Matt Rangel kita, tapi Jasper akan mula untuk gerak pergi berdekat dengan rakannya. RRQ berjaya untuk keluar juga daripada kepompong mereka tadi, di mana MS Chonburi terpaksa untuk mengundurkan diri masuk ke dalam pertengahan circle. Dan lihat Kalamon dengan tembakan secara rambang ke dalam asap. Maybe boleh dapatkan satu knockdown, tetapi pemain tersebut masih lagi hidup, masih lagi berdiri dengan selamat. Dia sedang bersembunyi di sebalik airdrop, tapi Mark kesan dan ditap oleh pihak lawan mereka dalam keadaan untuk mengambil loot sebentar tadi. Tapi Jasper dicari pula oleh NFT. Kedudukan yang tidak begitu baik, dan Jasper ketika ini cuba untuk dijatuhkan oleh si Ramones. Malangnya tiada sebarang kejatuhan yang akan bakal berlaku. Dan pada waktu ini kita lihatkan Bigatron Ray Alien akan mendapatkan kawasan circle yang berikutnya bersama-sama dengan The Infinity. Face Clan juga tidak berapa jauh. 2 orang pemain mereka telah pun menyelit masuk sebenarnya. Pada saat ini Epi cuba untuk dicari. Epi salah satu pemain yang tinggal saya rasa untuk pasukan Four Rebels. Scott Tani melompat-lompat untuk mencari Epi, tapi cantik sekali dekat situ. Epi berjaya juga untuk menjatuhkan God Tani terlebih dahulu, tapi nyawa dia rendah. Versi tak ada. Dia terpaksa untuk berpatah balik ke belakang. Tidak sempat untuk menghabiskan God Tani.
untuk menambahkan satu lagi mata untuk pasukan Four Rivals kali ini. Apa yang dipentingkan oleh Four Rivals, terutamanya Epi yang tinggal berseorangan adalah dari segi placement point. Ya, placement point tersebut penting, tetapi kalau mereka dapatkan kill itu adalah bonus untuk pasukan Four Rivals ketika ini. RRQ akan berjaya untuk mendapatkan kill terhadap MS Tonburi. Pops Jasper telah pun terjatuh. Ada salah seorang daripada pemain mereka terkeluar terlebih dahulu. NFT hidup lagi. Ada dua pemain mereka. Bom demi bom akan dilemparkan ke kawasan sekeliling. Tapi Circle masih lagi belum memihak terhadap pasukan RRQ. Mereka kena bergerak ke area yang berbeza. Face Clan ada lagi dalam Circle. Kita yang seterusnya dapat melihatkan pemain-pemain daripada pasukan RRQ di bahagian harapan kanan. Tetapi NFT di bahagian kiri ini juga akan cuba untuk difokuskan. Dan Peko akan mendapatkan Spabel. Satu lemparan bom tangan yang sangat-sangat tepat sekali daripada pasukan RRQ. Membenarkan mereka untuk dapatkan knockdown. Tapi Face Clan akan cuba untuk mengganggu juga pemain-pemain yang ada di bahagian belakang. 1-2 kejatuhan terlalu berlaku. Tapi untuk pasukan APG, kepala dicari untuk si Zero. Nyawa sangat-sangat sedikit tetapi tak berjaya untuk tembus ke dinding tersebut. Kalau tidak, 3 pemain pasukan APG akan terjatuh oleh salah seorang pemain yang sedang menggunakan DP28 tadi. Ya, habis sekarang ini untuk pasukan APG, mereka terpaksa untuk pergi ke bahagian depan. Jadi ianya akan memberikan mata singkir tambahan kepada pasukan Victoria Alien dengan begitu mudah sekali. Sebab pasukan APG memang kena gerak sebentar saja lagi. Circle telah pun mula menutup pada waktu ini. Circle yang ke-6 masuk circle yang ke-7. Saat-saat yang terakhir untuk pertempuran di kawasan pulau SMB kita. Zero akan terjatuh di tangan Playzone. Asa dilumpuhkan juga pada waktu ini. The Infinity berbaki 2 menggunakan kawasan lereng ini sebaik mungkin. Tetapi Face Clan dah bersedia untuk melakukan satu agresif push ke arah mereka sebenarnya secara senyap. Tapi kita lihatkanlah RRQ macam mana mereka nak bergerak masuk ke bahagian hadapan. NFT telah pun mengunci kawasan mereka betul-betul. Walaupun 3 orang main masih lagi ada untuk RRQ Ryu. Tapi Ramones diletupkan. Itu akan memudahkan pasukan RRQ Ryu untuk bergerak masuk ke bahagian dalam. Tapi mungkin tak berapa nak mudah sebab BTR pun tengah tengok dia. Tapi Face Clan akhirnya akan push ke arah pasukan The Infinity. Ya betul tu, secara tiba-tiba hanya tinggal 4 bawah pasukan saja. Tapi si AP tak silap saya tadi untuk pemain terakhir bagi pasukan Four Rivals. Senang sahaja, bukan senang tapi tenang sahaja berada di sebalik tembok ini. Walaupun tepatnya di kedudukan luar. Belum ada siapa lagi berjaya untuk menyentuh si AP. Dia ada satu semak untuk menjadi tempat perlindungannya dengan warna yang agak kontra dengan tanah. Dan itu membenarkan dia untuk terselamat dengan lebih lama mungkin untuk AP ketika ini. Tetapi mungkin dia mampu untuk membawa dirinya sampai ke top 3. Kedudukan RRQ dapat dilihatkan terlebih dahulu lebih getron. Dan sekarang ini mungkin fokus akan diberikan terhadap pasukan tersebut. Manakala untuk pasukan yang sedang berada di luar, iaitu Face Clan. Kalau mereka nampak si AP, di situlah saja untuk perjalanan AP. Tapi kalau dia tak nampak AP, saya rasa ini adalah peluang untuk pasukan Four Rivals terselamat sehingga ke top 3 situation kita. Perlawanan yang sangat-sangat sukar untuk dijangkakan ketika ini. Tetapi lihatkanlah Tony K berjaya untuk dapatkan 1. Dia dah ada 5 kill. Lihatkanlah budak kecil ini daripada tadi. Farm kill tadi pun untuk round kita yang pertama dia ada 4 kill. Last kali saya dapat lihatkan si Tony K. Dan sekarang ini dia ada 5. Memang betul-betul mengganas. Ya, tapi Epi cantik Dia betul-betul sabar. Dia tahu, dia nampak B11 dengan betul-betul clear. Tapi dia tahu kalau dia melepaskan tembakan tersebut, Face Clan confirm akan mengubah pandangan mereka ke arah Epi. Dan itu tidak diinginkan oleh Epi pada waktu ini sebab masih lagi ada 4 pasukan berbeza, 10 pemain yang terakhir untuk berlawan antara satu sama lain. Ni saya akan melihatkan ada satu seekor ular tengah jalan dekat highway AP. Tapi tak ada siapa yang nampak. Sekarang ini masalah lain. Mungkin ini highway lekas. Tak ada siapa yang lalu. AP ada di kedudukan tersebut. Di kedudukan yang terbaik. Tetapi dia langsung tidak melepaskan sebarang tembakan terhadap si Pia. Dan dia akan mula untuk berangkat-rangkap menggeserkan shot perlahan. Dan ditemani oleh si Godzilla-nya. Tembok ini masih lagi ada untuk menjadi tempat perlindungan yang terbaik. Ada satu WhatsApp yang telah pun disediakan untuk si AP. Dia kena masuk jadi di dalam. Dan tak perlu untuk berbuat apa-apa. AP dah ada 4 kill. Kalau dia boleh bertahan dengan lebih lama, ini peluang untuk pasukan Four Rivals bertahan sehingga ke top 3 kita. Dan ini merupakan game yang pertama untuk pasukan mereka. Tetapi pasukan-pasukan yang lain sekarang ini dalam keadaan yang begitu tertekan. Mereka kena berangkat untuk masuk ke dalam circle. Tak ada siapa pun yang berdiri sekarang ini. Keempat-empatnya sedang bermain running game. Yang paling penting sekarang ini 16 poin minimum telah pun dikumpulkan oleh pasukan Four Rivals. Bermakna slot mereka ke Zulu Weekend sudah pun pasti. Tapi itulah dia lontaran nade yang begitu mantap sekali daripada Vintores akan mengacau pasukan Victoria Alien dengan begitu banyak sekali. Victoria Alien banyak damage yang diorang kena. Tapi Epi melepaskan tembakan ke arah Vintores tadi. Dia beranggapan bahawa dia boleh mendapatkan main tersebut. Tapi itu sebenarnya memudahkan pasukan Face Clan untuk menyelesaikan pertempuran dengan pasukan Victoria Alien.